saya tengok semangat rakan-rakan dan bermula di Selangor ini. Rupa-rupanya pantang dicabar. Lagi hebat dicabar, lagi kuat dan semangat rakyat. Lawan tetap. Tak perlu kita ulas banyak orang-orang yang meleter di perhimpunan. Mereka dalam keadaan terdesak. Dan rakan-rakan yang bicara tadi semuanya akui bahwa UMNO ini Perhimpunan Agung UMNO terakhir sebagai parti yang berkuasa. Dan saya setuju dengan saranan saudara YB Lim Kit Siang. Jangan gundah gulana, kerana selepas pilihan raya Datuk Seri Najib otomatis menjadi ketua pembangkang Parlimen Malaysia. Saya dalam beberapa hari yang lalu habiskan baca tentang kupasan baru tentang marhum Malik bin Nabi. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan. Pendapatan rakyat diulas oleh Tuan Guru sebentar tadi bukan sekadar ambil alih kuasa, menjanjikan beberapa projek pembangunan dan keselesaan kepada rakyat. Kita menjanjikan perubahan, pembaharuan, dan ini mesti tercerna dari keyakinan kita. Kata almarhum Malik bin Nabi, inner struggle of conscience, dari keyakinan kita. Orang yang tidak ada keyakinan, yang tidak peduli tentang akhlak, dia boleh hamun, dia boleh fitnah, sembrono, dia boleh curi 200 juta dan masing-masing pertahankan. Tak ada masalah. Ada bukti, ada balance sheet. 256 juta, 50 dan 6 juta geran hilang, diserah kepada keluarga menteri. Apa yang dijawab oleh Perdana Menteri, Menteri? Tak ada salah. Anak menteri pun nak berniaga juga. Ya. Sudah. Satu kesalahan melakukan salah guna kuasa. Dua kesalahan pemimpin mempertahankan jenayah dan penyalahgunaan kuasa. Dan ini yang mesti dihentikan di negara kita. Wang siapa? Wang rakyat. Wang siapa? Kebanyakannya orang-orang Melayu. Itu pun tanpa segan dan malu. Mereka jerit dan mendabik darah. Kami pembela Melayu, selamatkan Melayu. Melayu mana nak selamat dan diselamatkan? Melayu kaya, Melayu rakus, Melayu sombong, Melayu pemimpin-pemimpin UMNO tidak layak diselamatkan. Melayu ini harus dihumbankan dan diangkat Melayu. Negara ini negara kaya, bahkan bukan negara miskin. Ini harus meyakinkan kita. Laporan Ketua Audit Negara, kalau kita nak senaraikan ratusan kes. Tuan Guru Hadi Awang lagi tahu tentang Terengganu, stadium siap, stadium roboh. Itu satu contoh. Kita boleh senaraikan puluhan contoh, saudara. Tetapi malam ini, kalau kita manfaatkan waktu sekadar menyerang mereka, membongkar kelemahan-kelemahan yang umumnya diketahui, tidak cukup. Sebab itu saya nak ulangi pendirian kita dalam Pakatan Raya. Dan majoriti yang Melayu yang hadir, beberapa orang Cina juga hadir, ke wilayah Ping Tak Cehau, Melayu Mahau juga. Saudara-saudari Bandekam, apakah benar wacana yang berlaku di kalangan pimpinan UMNO ini soal Melayu? Apakah benar
yang nak dipertahankan itu raja-raja Melayu? Apakah benar Islam itu nak dimartabatkan? Apakah benar mereka ini nak mengangkat martabat dan kedudukan orang-orang Melayu, hak keistimewaan dan orang-orang Melayu? Tidak. Sastrawan negara Semar Said meluahkan seniman ini memang hebatnya kerana meluahkan citra rasa apa yang tercerna di dalam hati. Soal apa? Soal bahasa. Kita dikatakan tidak cukup Melayu, tapi saya nak ulang di depan pemimpin keadilan PAS dan DAP, kita ambil alih Putrajaya, kedudukan bahasa Melayu akan diangkat dan dimartabatkan. Tak pernah kita saksikan sejak kita merdeka. Ya. Untuk orang Melayu saja tidak, untuk setiap rakyat Malaysia. Malu kita sebagai satu bangsa. Sudah merdeka lebih dari setengah abad, penguasaan bahasa masih hambat. Pemimpin-pemimpin bercakap bahasa caca marba, entah Inggris, lintang pukang, Melayu lagi segabut. Kempen bahasa Inggris pun, you must speak good English, you know. English very important. Dekat itu je. Kalau terbual dalam media, sebab itu saya pesan kepada Tan Sri Khalid ketika saya ini orang korporat, saya kata, bila kita kap dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu yang baik, nak ulang terjemah dalam bahasa Inggeris, tetapi jangan gunakan majlis rasmi merendahkan kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagaimana semasa. Ini pendirian kita. Biar UMNO jerit sebagai pembela bahasa. Hak semua orang Melayu. Saya terima kasih kepada Saudara Kit Siap bagi penegasan yang begitu kuat. Tanya saya, tak perlu, kerana mereka telah lakukan. Beliau Tuanku Hadi Awang, kita telah menandatangani ikrar kita supaya jangan orang ungkit, oh belum berkuasa kamu janji, nanti besok kamu mungkiri janji. Maka kita metrai perjanjian ini, termasuk soal hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra. Tapi Melayu ramai, termasuk beberapa pegawai, tanya saya, dia takut, Datuk macam mana ni Pakatan Rakyat kalau perintah Melayu, macam mana Melayu ni? Saya kata, Melayu sekarang ni macam mana? Ekonomi Melayu macam mana? Saya kata, balak puluh bilion ringgit pasir Tan Sri Khalid di Selangor. Saya ucap terima kasih dan tahniah kerana kita selamatkan. Tetapi ini kecil. Balak yang hilang ini puluh bilion ringgit. Tetapi rakyat Dayak di Sarawak, Kadazan, Dusun, Muruk, Bugis, di Sabah, itu hidupnya merempat miskin. Tetapi datang di perhimpunan, mereka lah jago Melayu. Ini yang disebut, ya, dengan Jawa agama, Ronggo Warsito. Ya. Ronggo Warsito bilang, waras pak. Nah, zaman edan, ya, yang bicara soal kita harus pertahankan kepentingan bangsa kita dan rakyat kita. Itu di antara yang merompak paling besar. Dan sebahagian dari kita terpedaya. Saudara percaya, orang Melayu terutama, Dayak atau Kadazan, kita tidak rugi kalau kita dapat tadbir dengan baik dan aman. Saudara di Selangor sudah tengok perubahan besar dalam tempoh 3 tahun. Tapi Selangor rata-rata negeri yang agak lebih lumayan, hasil yang lebih tinggi. Sebab itu saya selalu bandingkan dengan Kelantan. Kalau Kelantan sebelum hasil minyak yang dirampas oleh UMNO Barisan Nasional, itu negeri yang relatif jauh lebih miskin.
tetapi rakyat masih boleh terima dan dukung pimpinan PAS, khususnya Tuan Guru Lim Abdul Aziz. Sebab orang tahu pemimpin ini tidak ambil bala, tak mencuri, tak merompak. Dia tahu yang ada sedikit itu kita agihkan dengan adil. Tes ujian pimpinan yang utama ialah soal kewibawaan, soal karakter, soal akhlak. Ini pemimpin bicara lantang. Datuk Najib saya kesian, dia cuba je nak ikut. Dia punya gitu. Dia cuba. Tak payah. Tak payah. Kita akan menentang rasuah. Tak payah. Tentang aja. Ini bukan canang, tetapi laksanakan. Sebab itu isu pertama yang kita banggakan. Alhamdulillah. Kita puas hati? Belum. Depan dua menteri besar dan Tuan Guru Hadi Awang, bekas menteri besar, saya nak sebut. Kau tanya kita? Belum. Sebab kita ini striving for excellence. Kita nak capai kalau boleh lebih baik lagi. Dan ini ada hubungan dengan hijrah. Hijratun Nabi Muhammad SAW yang dirumuskan oleh dua tokoh guru kita. Itu apa? Kalau dibawa, tadi saya sebut tentang Malik bin Nabi, dia kata kalau masyarakat jahil itu apa dia? Itu orang-orang terperangkap dengan pemikiran, ideas confined to the boundaries of the tribe. Jahiliyah ini tribal society. Jahiliyah ini faham perkauman yang sempit. Hijrah ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Yathrib, Madinatul Nabi, Madinah Al-Munawwarah, itu disebut sebagai langkah membebaskan dari tribal mentality, faham perkauman kebangsaan yang sempit, kepada paham yang lebih universal. Kalau kita dalam Pakatan Rakyat, tekad kita, fahaman kita tentang hijrah itu meleburkan faham perkauman sempit, meleburkan rasa benci terhadap kaum-kaum. Ini yang dilakukan dalam hijrah, to free Muslim society from the jahiliyah influence of a tribal Quraish mentality to the new universal brotherhood of men and women. Ini semangat hijrah. Ini kita hijrah rasuah juga. Macam saya sebut, bulan puasa sungguh-sungguh, iftar ramai, makan sedap. Tapi dalam bulan puasa indeks rasuah tak turun. Pergi haji, bukan saya tuju pada siapa. Saya pun nak pergi haji juga dulu. Pergi haji, pakai ihram. Kalau Malcolm X, Abdul Malik Syabas, Malcolm X tokoh, dia pergi, dia boleh tulis, seorang kulit hitam boleh tulis kepada kakak dia, my dear sister, saya berjuang di Amerika, saya bicara tentang kebebasan dan keadilan, saya belum pernah merasakan, sehingga saya pakai ihram. Anak raja, anak pekerja, anak ulama, seorang mahaguru, seorang biasa, kuli biasa, semuanya sama di mata Allah SWT dengan pakaian ihram. Maknanya ini yang disebut reform. Kalau nak transform, itu dia transformasinya. Ini kalau kita pakai ihram tetapi masih balik dengan faham kelas, masih angkuh, masih zalim, masih rompak harta orang, masih fitnah dan khianat, apa makna ibadah yang sedemikian rupa?